tahukah anda, setiap hari sekitar 1 kilogram makanan dibazirkan dan ini akan memberi impak pada masa akan datang, terutama apabila berlakunya krisis makanan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 2 Jun 2022, hari ini hari Khamis, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga Fahrin Ahmad. Baik, jangan risau walaupun anda dengarkan suara Yana mungkin agak sengau sikit apa. Dia alhamdulillah sihat dan usia kandungan dah berapa bulan Yana? Alhamdulillah dah 5 bulan. Terus kekal, terus setia bersama dengan kita. Terima kasih Yana menemani saya pada hari ini. Terima kasih Fahrin. Okey, saya nak berkongsi dengan Yana dan juga para penonton di luar sana sedikit kemeriahan yang berlangsung semalam di Wanita hari ini. Heboh saya tengok semalam. Sebenarnya di TV3 Yana. Okey, kalau kita lihat semalam telah berlangsungnya pertandingan orang kata Pulut Kuning Berhias sempena ulang tahun ke-38 TV3 dan cukup menarik lagi apabila ianya merupakan satu program gabungan di antara MHI dan juga WHI. Ya, betul. Dan kalau kita lihat semalam antara pengacara-pengacara sebelum ini yang turut memeriahkan majlis ulang tahun ke-38 TV3 adalah antaranya Abang Omar, Abang Nizal, Abang Eli Iskandar, Datuk Syuhaida dan kalau di Wanita hari ini semalam kita ada siapa? Saya bersama dengan Azizah Arifin dan ada juga Dang Suria. Wah, bukan main lagi semalam. Patutnya saya adalah semalam Fahri. Dan saya juga nak mengambil kesempatan ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang menghantar penyertaan mereka daripada peringkat awal. Kabarnya beratus-ratus penyertaan, gambar-gambar yang dipilih, kemudian kita cari, kita senarai pendekkan dan akhirnya 11 finalis semalam telah berjaya bersama-sama dengan kita dan telah diumumkan pemenangnya yang memenangi wang tunai RM3,800. Itu yang pertama. Tempat kedua RM2,800. Tempat ketiga RM1,800. Tapi yang paling penting, kreativiti pengusaha-pengusaha Pulut Kuning ni memang luar biasa. Macam-macam bentuk, macam-macam jenis dan rupa Pulut Kuning yang dipamerkan semalam. Daripada jauh daripada Muar pun ada kan datang buat Pulut Kuning tu. InsyaAllah kita harapkan ini menjadi satu acara tahunan InsyaAllah. Tahun depan mungkin ada acara yang berbeza dan kami galakkan penyertaan anda bersama dengan kami. Okey. Baik, dan sambil-sambil itu juga Yana, kita juga ingin memperingatkan kepada para ibu bapa khususnya di luar sana tentang ancaman jangkitan penyakit terbaru iaitu HFMD ini Yana. Betul tu. Kalau kita lihat berdasarkan laporan, 3 kes di ICU, 2 kes alami komplikasi radang otak dan disahkan dijangkiti EV71. Yang mana dikatakan 3 kes yang dimasukkan ke unit rawatan rapi daripada 65,535 kes yang dilaporkan setakat 28 Mei lalu. Dan dalam satu kenyataan juga, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kes pertama dan kes kedua dimasukkan ke ICU kerana mengalami komplikasi radang otak dan disahkan dijangkiti EV71. Dan seperti yang saya katakan tadi, kes ketiga pula dimasukkan ke ICU kerana pemantauan selepas pembedahan perut. Saya kira HFMD ini adalah antara kegusaran yang kebanyakan ibu bapa sedang alami sekarang. Dan jangan terkejut sebab sebenarnya HFMD ini juga ada yang menjangkiti orang dewasa. Jadi kalau boleh kepada ibu bapa khususnya, kalau ada dengar-dengar taska anak anda ada walaupun satu kes HFMD, seelok-eloknya dinasihatkan untuk tidak menghantar anak anda ke taska tersebut. Maksudnya diasingkan dan juga saya kira ini peranan semua pihak untuk terus berjaga-jaga. Okey. Baik, dan pada hari ini kita ingin terus berkongsi dengan anda. Kata kita sembang-sembang juga, tapi satu sembang yang saya kira cukup bermanfaat, yang cukup berguna, yang masih
masih ramai lagi tak perasan tentang tekanan yang bakal dihadapi ni, Yana. Betul tu. Dan tekanan yang kita maksudkan adalah berkenaan dengan krisis makanan. Fahrin, yang kita lihat kalau kita cakna tentang keadaan yang sedang berlaku sekarang ni, mungkin seluruh dunia sebenarnya sedang berhadapan dengan krisis makanan. Kalau India dah menghentikan ekspor gandumnya ke luar negara, dan walaupun kita Malaysia tidak sebenarnya terkesan dengan pengimportan dari India. Kita ada cerita ayam. Betul. Berkenaan dengan gandum khususnya yang diimport dari India. Tetapi saya kira banyak lagi makanan-makanan lain seperti yang Fahrin katakan tadi. Ayam yang menjadi makanan ruji juga kita di Malaysia. Itu yang akan kita bincangkan pada hari ini. Baik, tapi apa yang kami nak fokus kepada ini adalah peranan kita semua, khususnya wanita. Bagaimana kita boleh menangani krisis ini dengan lebih bijak dan juga lebih baik. Tapi seperti biasa, kompilasi TikTok menarik yang ada berkaitan dengan topik kita hari ini, kita saksikan. Jom kita tengok. Aku suka duit. Kamu suka duit. Semua suka duit. Tapi duit suka habis. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the lights, so baby, close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Something I can't escape, feel like I'm lost in space. Eat your vegetables! One less pick and I'll be gone. Let's go! Ada yang bercucuk tanam, ada yang perangat lagi lauk semalam, ada yang orang kata bandingkan harga dengan setiap pasaraya-pasaraya sebelum membuat pembelian. Banyak sebenarnya yang boleh kita lakukan. Tetapi pada hari ini kami nak bertanya kepada anda, apa pula yang anda lakukan apabila kita bercakap tentang makanan? Makanan. Apakah peranan anda? Dan jangan risau kerana kami akan bawakan perbincangan kita pada hari ini, perbincangan rakyat marhain. Tidak ada yang terlalu teknikal, tetapi apa yang sikit sebanyak yang kita boleh lakukan. Kerana Yana, kalau kita melihat tentang ramai memperdebatkan tentang perkara ini, ramai yang membangkitkan isu ini, tapi tekanannya saya kata belum terasa kerana kita belum benar-benar berkira-kira bagaimana kita untuk sedar. Yang kita tahu sekarang ni, kenapa barang semakin mahal, kenapa rasa duit semakin kecil, tetapi saya kira banyak perubahan kecil yang boleh kita lakukan untuk membantu diri kita dan juga masyarakat ataupun rakyat negara ini dalam menangani isu ini. Betul. Dan lebih penting lagi macam yang Fahrin katakan tadi, apa peranan kita khususnya wanita. Untuk itu sekejap lagi kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita. Tapi Fahrin, sebelum itu apa kata kalau kita berehat seketika? Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Setiap hari hampir 15,000 tan makanan dibazirkan dan sebanyak 20% daripada jumlah itu adalah makanan yang belum disentuh dan masih boleh dimakan. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian Bangsa-Bangsa Bersatu FAO, jumlah itu cukup untuk menampung 5.3 juta orang dengan hidangan 3 kali sehari. Selain itu, dapatan pada tahun 2019 mendapati isi rumah atau keluarga adalah penyumbang terbesar, iaitu lebih 16,000 tan dalam pembuangan sisa makanan di Malaysia. Di samping itu, tahukah anda, setiap hari sekitar 1 kilogram makanan dibazirkan dan ini akan memberi impak pada masa akan datang, terutama apabila berlakunya krisis makanan.
Kekurangan bekalan makanan, isu ini bukan sahaja akan dirasai di Malaysia. Malahan, ia juga membabitkan semua negara ekoran peningkatan kos pengangkutan dan pengeluaran. Selain itu, beberapa negara lain termasuk Vietnam, Kazakhstan dan Serbia juga telah melaksanakan tindakan melindungi bekalan makanan dalam negara masing-masing dengan pemberhentian ekspor sementara barangan mereka seperti beras, gandum dan minyak masak. Walau bagaimanapun, menurut Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, bekalan makanan di negara kita adalah masih di peringkat yang terkawal. Justru itu, apakah peranan wanita sebagai ibu rumah tangga untuk mengelak berlakunya pembaziran makanan? Okey, seberingkas laporan pembuka untuk perbincangan kita pada hari ini. Bak kata saya, kalau kita lihat, itulah krisis yang melanda dunia. Bak kata kita juga tadi, Yana, bila kita kata pasal krisis itu nampak macam serius sangatlah, berat sangatlah perbincangan kita. Tetapi apa yang lebih saya ingin menarik perhatian para penonton atau para wanita di luar sana, kerana berlakunya krisis makanan juga akan menjadikan barang naik harga, kos hidup semakin meningkat dan sebagainya. Jadi inilah tumpuan kita bagaimana untuk lebih memahami dan bagaimana untuk kita menguruskannya. Kerana Yana, di Malaysia ni alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur sumber makanan kita masih lagi ada. Kita tak ada dengar masalah kebuluran dan sebagainya, tetapi kita harus berhati-hati dalam jangka masa panjang ni, Yana. Betul, terutamanya apabila pakar dunia mengatakan bahawa menjelang tahun 2050 dunia sebenarnya akan kehabisan makanan. Jadi daripada sekarang ni kita dah kena tahu dah apa peranan kita semua. Dan untuk membincangkan tentang topik kita pada hari ini, sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Yang pertama sekali kita bersama dengan Dr. Ilisriani Ismail yang merupakan pegawai penyelidik Institut Antarabangsa Aquaculture dan Sains Akuatik IQUAS Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Ilis? Alhamdulillah, sihat. Apa khabar Yana dengan Farid? Alhamdulillah sihat. Yang seorang ni adalah seorang anak muda. Seorang muda saya cukup kagum sebenarnya, baru berusia 29 tahun. Kita bersama dengan Puan Nur Aisyah Syamsuddin, pengusaha dan pengurus Kebun Nurai. Okey, Kebun Nurai Syah. Betul ke Puan Aisyah? Betul, Farid. Okey. Kita mula-mula ingat Kebun Urai, rupanya Kebun Nurai Syah. Okey, baik. Farid, untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini kan, mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Ilis sendiri. Doktor, tengok macam mana keadaan isu berkaitan dengan krisis makanan di luar negara, di dunia khususnya dan di Malaysia. Adakah ia memberi kesan yang begitu besar terhadap kita semua? Okey. Apa yang dapat saya nyatakan, 3 perkara yang penting di sini yang memberi impak kepada negara kita, iaitu krisis bekalan makanan. 3 benda, iaitu pandemik COVID-19, perubahan iklim dan juga peperangan. Okey, kalau kita lihat bermula tahun 2020 Mac, di mana kita dilanda pandemik COVID-19, ianya telah mengganggu rantaian bekalan makanan bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Di mana ia telah memberi impak ke atas penggunaan dan pengedaran industri makanan, di mana kenaikan harga bahan api, pengangkutan, ia menyulitkan lagi pengedaran apabila makanan perlu bersaing dengan harga dengan barangan lain. So pada masa yang sama, bukan setakat pandemik COVID-19, tapi kita bukan di Malaysia lah, tapi di negara Amerika dan juga Eropah, mereka telah dilanda climate change ataupun perubahan iklim, banjir dan juga heat wave pada tahun 2021, di mana telah memusnahkan tanaman utama mereka. Seterusnya, pada tahun ini kita ada peperangan di antara Ukraine dan juga Rusia. Sebelum peperangan ini sendiri, menurut laporan FAO, Food and Agriculture Organization, mereka telah mengatakan bahawa paras harga makanan sudah berada pada paras yang tinggi. So sehingga Februari 2022, makanan dari tahun ke tahun meningkat 20%. Tetapi disebabkan dengan peperangan ini, ianya telah meningkat 40%.
Jadi kita boleh lihat isu compound COVID-19, peperangan Rusia dan Ukraine dan juga disebabkan perubahan iklim ni telah memberi impak bukan sahaja di seluruh dunia, di setengah negara tapi seluruh dunia. Betul. Jadi kalau kita lihat di Afrika Timur juga Madagaskar, mereka sendiri mengalami kegagalan sistem pertanian disebabkan perubahan iklim. Jadi orang kata benda ni semua berkait-kait. Okey, bila berkait-kait, yang terbaru ni di Asia, kita ada India yang mana tadi Yana ada sebut mereka telah menghentikan ekspor gandum ya. And then kita ada Indonesia menyekat penjualan minyak sawit. Even kita di Malaysia baru-baru ni Perdana Menteri kita telah membuat pengumuman bahawa negara kita akan menghentikan ekspor ayam ke luar negara iaitu hampir 3.6 juta ayam sebulan. Untuk memastikan rakyat kita didahulukan. Okey. Jadi bila negara ni dia dijaga rakyat dia dulu, kita panggil food nationalism. Okey. Prihatin dengan rakyat dia dulu. Jadi hal-hal yang saya nyatakan tadi bermula dengan impak COVID-19, perubahan iklim, peperangan Ukraine dan Rusia telah menyebabkan kekurangan bekalan dan tanaman komoditi utama seperti minyak, gandum, jagung dan sebagainya. Jadi kepada negara kita terutama sekali dalam sektor pertanian, kos input seperti baja, ini boleh tanya dengan Puan Nur Aisyah lah, kos input ni dan makanan ternakan seperti ayam. Ayam kita tahu makanan utama dia, yang makanan paling kualiti ataupun berkhasiat adalah gandum. Betul. Jadi kita bergantung dengan bahan-bahan mentah ini Jadi secara tidak langsung mengakibatkan kenaikan harga untuk barangan lain yang terlibat dalam rantaian yang sama. Baik, doktor, maknanya memang ada keberkaitan dan apa tu orang kata berharap antara satu sama lain bila kita bercakap tentang rantaian makanan. Bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia sebenarnya. Secara asas ekonominya senang. Bila penawaran tu berkurangan, harga atau kos semuanya akan meningkat naik. Okey. Dan mungkin ramai juga yang tak tahu. Kalau kita lihat sebenarnya orang Malaysia ni, dia tengok kita makanan cukup je, roti ada. Kadang-kadang berlebih-lebih pula tu kan, Fahrin? Tadi doktor kata sebut gandum. Cuba kita semak balik. Sebenarnya setiap hari ni yang berunsurkan gandum dalam makanan harian kita terlalu banyak. Betul. Jadi itu memperjelaskan juga, dan antara lainnya juga masih lagi banyak sebenarnya bahan makanan di dalam negara kita yang diimport. Jadi orang kata keselamatan makanan ataupun food security dalam negara kita ni perlu diberikan perhatian. Dan ini juga berkait dengan soalan saya kepada Puan Nur Aisyah, seorang petani wanita muda moden. Okey. Kalau sebagai seorang petani, sebagai seorang peladang lah Aisyah, melihat kepada keadaan ini, mungkin anda sebagai seorang peladang itu sendiri ada skop pandangan yang berbeza tentang krisis yang berlaku. Mungkin kira untuk Aisyah sendiri dah rasa selamat dah. Saya ada ladang sendiri, makanan saya cukup, atau bagaimana pendapat Aisyah sendiri? Terima kasih Farin. Cuma saya nak cakap sikit yang saya sebenarnya bukan petani moden. Saya cuma petani di zaman moden. Sebab kaedah pertanian yang saya gunakan ialah 100% tradisional. Saya mengamalkan kompos, saya mengamalkan tanaman secara organik. Jadi saya menggunakan semua benda basic dan mengolah dia kepada sesuatu yang keluarkan hasil. Macam tadi doktor sebut pasal baja, pasal juga binatang makanan ternakan. Minta maaf, saya tak boleh nak huraikannya itu sebab baja untuk saya punya pertanian, saya buat baja sendiri. Daripada baja kompos, hasil daripada sisa buangan rumah. Jadi daripada sisa, saya tukar kepada baja, seterusnya saya pulang balik kepada pokok. Dan pokok tu saya ambil untuk makan sendiri, diberikan kepada keluarga, ahli-ahli jiran tetangga. Dan selebihnya, kalau ada lebih, saya akan jual. Jadi, dia ada banyak penjimatan di situ. Juga untuk ternakan punya makanan tadi, saya ada ayam. Ayam saya ni, saya bagi makan tumbuhan juga, iaitu ketum ayam. Ketum ayam ni dia pengganti protein. Ketum ayam tu satu daun yang tinggi dengan protein. Jadi saya bagi ayam makan semua proteinnya itu. Seterusnya saya bagi ayam makan lebihan makanan yang ada di rumah. Juga saya bagi dia juga
BSFL, iaitu ulat daripada tempat kompos. Itu pun sumber protein juga yang bagus. Jadinya semua benda ni dia membantu dalam tumbesaran ayam tu sendiri tanpa perlu mengeluarkan modal yang banyak. Wah, Aisyah, saya tengok gambar-gambar yang dikongsikan tu. Sihat-sihat. Betul, gebuk. Sayur tu. Cantik-cantik semuanya. Tapi Kak Farin, kalau kita lihat sosok seorang Aisyah ni kan masih lagi muda, berusia 29 tahun, ada masters dan mungkin ini juga boleh dijadikan inspirasi kepada ramai wanita lain dekat luar sana. Walaupun bidang yang Aisyah ceburi itu adalah bidang seni. Tetapi sekarang melibatkan diri dalam bidang pertanian, perladangan, perkebunan dan sebagainya. Macam mana sebenarnya Aisyah boleh terdetik nak memulakan orang kata kerja lah dalam bidang perladangan dan pertanian ni? Saya tidak pernah terdetik untuk memulakan kerjaya dalam bidang pertanian. Tapi ini semua takdir Tuhan disebabkan oleh pandemik juga yang mana saya tidak dapat tawaran kerja berdasarkan qualification yang saya ada. Jadi apa yang saya buat? Saya menggunakan waktu sepanjang PKP untuk bercucuk tanam. Dan setiap hari saya akan kongsi di social media. Kita sekarang zaman social media terutamanya yang berumur seperti saya yang memang sentiasa dengan phone. Jadi daripada kita share satu benda yang orang cakap larok, apa kata kita share Wih, besarnya ni. Saya tengah tengok awak punya sayur ni. Minta maaf. Okay. Boleh saya sambung, Farin? Silakan. Okey. Jadi daripada saya share satu benda yang tak perlu, apa kata kita share satu benda yang seronok. Yang waktu pandemik tu, orang semua duduk rumah kan, berkurung. Betul. Tapi apa yang boleh buat, kita boleh shopping online. Kita boleh spend time waktu dekat rumah. Jadi saya share pasal tanaman pokok, saya share pasal kompos. Yang tak perlukan keluar modal yang banyak. Kita cuma beli benih dan selebihnya ikut apa yang saya ajar. Dan insya-Allah akan keluar pokok yang kita boleh makan. Aisyah pun memang ada TikTok kan, Aisyah? Saya tak ada TikTok, saya cuma ada Instagram dan Facebook saja. Jadi menggunakan platform Instagram dan juga Facebook ni untuk orang kata menyebarkan lagi info dan kesedaran berkenaan dengan kompos, macam mana nak bercucuk tanam dan sebagainya. Sangat-sangat bagus, Aisyah. Okey. Baik, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Dr. Ilis. Tapi sebelum tu, apa kata kita dengarkan pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita dengarkan. Kalau dulu kalau pergi pasar tu boleh suka-suka hati membeli. Sekarang ni saya akan insya-Allah saya akan mulakan dengan pengurangan makanan. Contoh, kalau beli ayam 3 ekor dulu, sekarang kena 2 ekor. Benda-benda macam itulah. Sayur pun kena kurangkan. And then sekarang pun makanan mahal. Segala-galanya macam memberi impact pasal ekonomi, pasal ketidakadaan bahan mentah. Jadi semuanya harus diambil kira. Sebagai seorang ibu, kita harus bijak menangani masalah tersebut. Pada saya sendiri dah, kalau kita sediakan makanan untuk keluarga tu, kalau boleh jangan yang mencukupilah, jangan terlalu banyak, jangan terlalu kurang pun macam kesian juga kan kita nak sediakan untuk family tu. Tapi kalau boleh kita tahu dah okey, hari ni kita nak apa bahagian-bahagian yang kita nak guna. So maksudnya portion-portion tu, so kita boleh tengoklah berapa banyak yang kita nak guna, jangan terlalu banyak sangat. And then kita untuk akan datang tu kita dah tahu dah apa yang kita nak bahan apa yang kita nak sediakan. Kita buat persediaan makanan. Maksudnya kita beli barang dalam 1 bulan tu ikut keperluan kita, dan setiap bulan kita audit lah. Maksudnya kalau kata sebulan tu kita beli beras dalam 20 kilo, so bila 10 kilo kita dah pakai tu kita top up lagi 10 kilo tu. So kita bila ada krisis makanan nanti kita tak adalah terkejut ataupun kita tak adalah kekurangan dari segi bekalan makanan tu. Mereka yang berkongsikan pendapat dengan kami di WHI tentang topik kita pada ini. Dan kalau kita lihat kadang-kadang ada perkara ataupun yang kita boleh membuat pilihan dan kemudian menambah baik cara kita menguruskan kewangan kita dalam membeli makanan setiap hari dan sebagainya. Ada pelbagai cara yang boleh kita lakukan sebenarnya. Betul tu. Dan kita dah faham dah, doktor, sekarang ni apa yang menyebabkan krisis makanan ini berlaku. Apakah impak dan kesannya kepada kita semua. Dan mungkin doktor boleh berikan sedikit cadangan dan juga saranan kepada golongan wanita khususnya. Kita sebagai tunjang keluarga lah juga sebenarnya dalam menentukan apa yang dimakan di rumah, apa yang dibeli di rumah dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kita nak memainkan peranan kita sebaik mungkin agar tidak berlaku pembaziran, itu nombor 1, dan kita dapat berhadapan dengan masalah krisis makanan ni dengan tenang dan dengan baik.
Okey, terima kasih Naim untuk soalan itu. Jadi sebelum saya berikan beberapa cadangan bagaimana kita dapat menyimpan ataupun mengelakkan pembaziran makanan, ini saya petik perbelanjaan isi rumah tahun 2019, laporan daripada Jabatan Perangkat Malaysia sendiri sebab survey ni diadakan 5 tahun sekali. Jadi untuk laporan ni tahun 2019, untuk makanan sahaja purata satu isi rumah membelanjakan RM783 sebulan. Ini purata jadi dalam RM783 sebulan ni, 3 makanan utama yang dibelanja lebih daripada makanan lain adalah ikan dan makanan laut, daging dan juga roti. So yang paling tinggi adalah ikan dan makanan laut, iaitu RM169 sebulan, diikuti daging RM109 dengan roti RM108. Jadi kita boleh lihat kita punya pattern rakyat Malaysia, dia punya keutamaan dia kat sini. Makanan dia adalah macam tadi Farin sebut, bersifatkan gandum, bijirin, beras belum masuk lagi lah. Jadi protein ni utama kita, sumber utama kita adalah ikan dan juga daging. Jadi itu adalah untuk laporan 2019. Tapi kalau kita lihat perbelanjaan makanan telah meningkat sewaktu PKP. Kalau Puan Nur Aisyah waktu PKP dia sibuk bercucuk tanam, tapi kalau kita waktu PKP kita banyak habiskan duit kita dengan membeli makanan So disebabkan kerana tindakan kita telah mengakibatkan kenaikan 44% berbanding sebelum PKP, itu 18%. Jadi banyak peratus yang naik sewaktu PKP. Jadi kita boleh lihat rakyat Malaysia ni memang kita suka makan. Memang foodie semuanya. So kalau pagi tu macam Farin, saya rasa mesti roti canai, nasi lemak, betul kan? Oh tak doktor. Farin Ahmad dia jaga badan lah doktor. Takkan dia nak makan roti canai, nasi lemak. Telur ayam. Okeylah, so kita pun dah tak ekspor ayam kan. Okeylah, cukuplah telur ayam. Okey, untuk kalau kita lihat memang perbelanjaan makanan tu adalah sebahagian besar daripada perbelanjaan seisi rumah berbanding kos-kos perbelanjaan yang lain. Jadi di sini macam salah seorang tadi yang telah memberi dia punya pendapat dia, di mana dia kata kita perlu merancang pembelian barang keperluan dan mempunyai perancangan bajet. Betul apa yang dikatakan bagi sesetengah. I think most of us macam wanita kita dah tahu bila kita nak pergi beli barang dapur tu, kalau tak ada senarai tu selalunya akan tergelincir. Katalah bajet kita 200 tapi kita end up beli sometimes more than what we expect. Betul tak? Okay, so pentingnya kita mengawal lah. Pendek kata, kita beli mengikut keperluan dan bukan berasaskan kemahuan. Okay? Tapi wanita ni biasalah, bila kita pergi kadang-kadang tu bukan kita saja-saja nak beli, but sometimes it's because barang yang ada kat rumah tu dah habis. Jadi kita tak masukkan dalam senarai. Bila sampai tu kita nampak baru kita, oh barang ni tak ada kat rumah. Betul. So once in a while boleh lah, tapi kalau selalu tu ini akan menyebabkan long term punya efek, orang kata. Betul. Tapi doktor, maaf saya mencelah juga, mungkin ada juga dalam kalangan suri rumah khususnya, bila kita dengar pasal krisis makanan dan sebagainya, kita rasa takut dan kita rasa panik. Jadi daripada nak beli sikit tu terus beli banyak stok pula, banyak-banyak. Daripada nak berjimat, sepatutnya kita berdepan dengan krisis makanan ni, kita pula yang rasa takut dan sebagainya. Untuk ini bagaimana sebenarnya doktor, supaya kita faham yang tak perlu sebenarnya untuk beli banyak-banyak dan stok ke dalam kita punya storage dan sebagainya, tetapi lebih kepada bagaimana kita nak plan pembelian kita tu doktor. Okey. Seperti yang dalam klip tadi di awal rancangan Wanita Hari ini ada menunjukkan di mana KPDN HEP telah mengatakan stok makanan negara Malaysia masih mencukupi pada tahap ini. Kita belum lagi orang kata pure crisis ataupun hardcore impact because of this global punya crisis. Kita masih terkawal. Jadi tak perlu ada panic buying ini saya tekankan di sini. Kita tak nak benda berulang sewaktu PKP, di mana waktu tu masing-masing semua semua rushing beli roti. Dia kan satu tahap tu stok roti habis, ada roti. So kita tak nak benda-benda tu jadi.
kerajaan telah menjaminkan bahawa negara Malaysia masih diparas di mana kita mencukupi makanan. Jadi tidak perlu. Memang isu sekarang adalah krisis. Ialah untuk kita menyiapkan diri kita supaya kita mengambil tindakan yang sepatutnya. So tindakan sepatutnya ni adalah kalau kita nak beli stok barang boleh, tapi tidak perlu sampai stok 3 bulan 4 bulan. Contoh kita beli barang-barang yang kering. Contohnya macam beras. Kalau beras biasa seisi rumah 10 kilo, kata kita beli lagi satu simpan. Okey. Kita beli barang-barang tin yang mana makanan tin ni jangka masa dia panjang. So kita perlu merancang. Jadi ada setengah saya faham, especially suri rumah diorang beli makanan bahan mentah banyak, stok ayam sampai 5-6 ekor simpan dalam ada peti ais ekstra. So kita kena fikir juga makanan yang disimpan dalam peti ais ni juga dia punya khasiat dia menurun dari masa ke masa. So di sini saya ingin bagi contoh kalau kita lihat di negara-negara maju seperti di United Kingdom dan juga Amerika Syarikat di mana penduduk dia kalau beli barang dapur dia bukan beli stok untuk seminggu, 2 minggu, sebulan. Dia akan beli untuk 2 hari, 3 hari ataupun apa yang dia nak masak. Jadi saya rasa untuk Malaysia rakyat kita perlu bersedia untuk mengubah lifestyle kita lah. So kita tak perlu rasa macam kita kena beli banyak supaya kita kena fikir. Sebab ada juga saya tengok waktu PKP dia beli banyak-banyak sayur, tiba-tiba yang bawang dia dah tumbuh jadi pokok dalam peti ais. So itu adalah tindakan yang kurang bijak lah. Jadi macam saya kata memang kita krisis, tapi Indonesia masih lagi terkawal. So don't have to be in the situation kita rasa panic buying nak beli semua. Tak. Okey. So semua cukup. Alhamdulillah. Sebab itulah kita menggalakkan kepada anda para penonton ambil tahu seperti mana topik-topik kita pada hari ini supaya anda jelas dan perlu ke rasa panik ataupun tidak dan sebagainya. Jadi kena sentiasa memahami dan mengambil tahu kepada para wanita. Sempat doktor tadi kira backup kaum wanita sebenarnya. Pasal saya kaum suami ni saya kata janganlah beli banyak-banyak, nanti expired barang tu kita tak guna juga. Nanti membazir juga. Okey. Tetapi kita nak tanyakan pada Aisyah sendirilah. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya Aisyah ni sebenarnya dah step ahead lah secara tidak langsung kerana mempunyai kebun sendiri, ladang sendiri, sumber makanan sendiri. Jadi apa yang Aisyah lakukan ni sebenarnya menjadi sumber inspirasi kepada mereka di luar sana, di mana apa yang anda terangkan tadi bahawa untuk menanam atau bercocok tanam ni sebenarnya mudah dan tak memerlukan kos yang tinggi. Jadi saya kira ini antara tips-tipsnya. Jadi boleh berkongsikan lebih lanjut tentang bagaimana ini boleh dijadikan alternatif kepada penjimatan apa yang berlaku pada masa sekarang ni. Silakan Aisyah. Okey, macam yang kita sedia maklum, ramai antara wanita duduk di dapur bukan sebab dia memang tempatnya di dapur, tapi dapur ni ialah tempat kita explore, tempat hobi, memasak, ada yang suka mengemas, ada yang suka menolong, dan ini satu tempat kita connect antara keluarga. Jadi macam saya sendiri, kalau saya nak tahu apa benda yang saya tanam, saya kena masak dulu. Jadi saya duduk di dapur juga. Jadi macam orang lain, macam doktor ada sebut tadi, kalau kita bila barang tak ada, kita kena keluar beli. Jadi bila beli kita tahu harga macam mana. Harga kian meningkat dan setiap kedai main harga sekarang ni. Kedai ni lain, kedai tu lain. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita boleh tanam apa benda yang mudah. Apa benda yang kita selalu guna setiap hari. Sebagai contoh, herba, pandan, serai, daun kari, benda-benda yang kita biasa guna. Jadi benda tu saja pun dia dah cut cost. Lagi satu, kita boleh buat kompos daripada sisa makanan. Jadi kalau ada setengah orang dia berbelanja barang dapur dia tinggi, tapi dia tak ada source of income yang lain untuk tampung benda tu. Jadi apa kata kalau dia tak boleh bercucuk tanam dan dia tak boleh nak mengubah sangat dia punya lifestyle yang perbelanjaan tinggi tu, apa kata ubah sisa yang dia ada jadi kompos. Dan kompos tu sendiri ada banyak cara. Ada menggunakan kompos cacing, ada menggunakan kompos yang macam saya cakap tadi yang dia boleh bagikan kepada haiwan ternakan, ayam sebagai contoh, black soldier fly larva ataupun ulat kompos yang itu kita boleh jual. Benda ni kita boleh jual. Cacing tu boleh dijual, ulat tu boleh dijual ke kedai pancing, ke kedai ternakan, dan kompos tu sendiri pun harganya tinggi, lebih tinggi daripada baja-baja kimia. Sekarang ni pertanian
dia lebih fokus kepada organik. Jadi apa-apa yang organik, dia harga dia lagi tinggi. Dia bukan sekadar barang pertanian, dia especially sayur. Kalau kita tengok macam kita pergi ke hypermarket, ada section untuk organik sendiri. Dan organik harga dia berbeza dengan chemical. Satu, sebab penjagaannya lebih rumit. Dan dua, apa yang ada dekat dalam tu lebih baik daripada chemical. Walaupun menggunakan modal yang sangat sedikit. Dia bebas bahan kimia, sihat dan juga selamat dan dijaga dengan kasih sayang. Betul Dan buktinya kalau kita lihat dalam paparan tadi kan, gambar-gambar di kebun Nuraini memang gebu-gebu, gemuk-gemuk. Dan mungkin juga Aisyah ada juga kongsikan di social media tentang tips-tips yang berguna dan sebagainya. Betul tak Aisyah? Betul. Okey Aisyah, secara ringkasnya di penghujung perbincangan kita, kalau mereka di luar sana mula dah menunjukkan minat, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat, boleh belajar sendiri ataupun macam Aisyah sendiri, bagaimana pengalaman orang kata mencari ilmu ni? Saya refer kepada YouTube cikgu terbesar saya dan juga Google. Dua ni. Sekarang YouTube mudah, dan juga Google. Semua orang boleh menjadi seperti Aisyah tu sebenarnya. Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ilisriani Ismail yang merupakan pengawal penyelidik Institut Antarabangsa Aquaculture dan Sains Akuatik IQAS Universiti Putra Malaysia. Juga terima kasih kepada Nuraisyah Samsudin yang merupakan pengusaha dan pengurus kebun Nurai atas perkongsian pada hari ini. Nuraisyah, Instagramnya apa kalau mereka nak tengok gambar lagi ke? Instagram saya Nuraisyah Syamsuddin, Nuraisyah Syamsuddin, NURAISHAHSHAMSUDDIN. Okey, baik, terima kasih lagi kepada doktor dan juga Nuraisyah. Serba ringkas, serba padat, tapi saya kira cukup manfaatnya untuk memberi pencerahan kepada para wanita dan mereka di luar sana. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Jaga diri semua. Waalaikumsalam. Okey, sebenarnya Yana, kalau kita nak bercerita tentang ni, banyak lagi yang kita boleh kongsi. Saya pasti doktor masih lagi banyak lagi nak kongsikan bersama dengan kita, tetapi saya kira apa yang kita dah bincangkan secara ringkas dan padat, kata saya itu mampu untuk memberi pencerahan kepada mereka. Betul. semua. Dan betul, orang kata kalau kita nak mengubah dunia ni susah, tapi kalau kita nak ubah diri kita itu yang lebih mudah dan itulah yang seharusnya kita lakukan. Kita check balik apa yang kita dah buat salah sebelum ini, apa lagi yang boleh kita lakukan sebagai satu unit keluarga untuk mengurangkan lagi carbon footprint kita, untuk mengurangkan lagi perbelanjaan dan mengelakkan pembaziran. Perubahan yang kecil mampu membawa kepada satu perubahan yang besar. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih terus bersama dengan kami. Seperti mana biasa, sepanjang ulang tahun ke-38 TV3 ini kami ingin terus berkongsikan paparan-paparan menarik bersama dengan anda. Betul tu, dan istimewanya untuk kali ini, seperti mana yang kita lihat kalau di buletin utama ada ramai pembaca berita terdahulu yang dipanggil beraksi semula di kaca televisyen anda untuk buletin utama. Di Wanita hari ini juga kami ada satu paparan menarik berkenaan dengan dua figura hebat yang saya kira antara orang kata tulang belakang Wanita hari ini. Yang pernah menjadi antara barisan pengacara Wanita hari ini sejak ianya mula bersiaran pada 2001, dan mereka kedua-duanya lahir daripada program realiti mencari bakat pengacara yang dianjurkan oleh TV3. Masuklah saya juga sebenarnya. Awak dulu apa? Waktu saya 2015 Nona Manis. Fahrin Ahmad adalah juri saya. Okey, dan ini juga adalah yang lahir daripada TV3. Kita bersama dengan dua personaliti, Nur Azura Azizul Azman dan juga Teh Syuhaida Syarif. Kita bersama dengan mereka. Hai, Assalamualaikum. Saya Teh Syuhaida Syarif bersama bekas rakan tugas saya. Saya Nur Azura Azizul Azman. Assalamualaikum. Membuka tirai Wanita hari ini bersama dengan Ana Syuhada dengan lagunya Ada Cerita. Memang ada cerita yang akan kita sampaikan, akan kita diskusikan bersama anda selama 1 jam bersama saya dan juga Azura sebentar lagi. Kerjaya saya bermula sebagai seorang wartawan dan juga pengacara di TV3 adalah ketika tahun 2005 saya menyertai sebuah program reality TV mencari pengacara tersohor di Malaysia lah, yang dikenali sebagai Malaysian Top Host. Glamour namanya. 10 orang finalis ketika itu dipilih untuk menyertai Malaysian Top Host, dan alhamdulillah nak orang kata rezeki ketika itu
saya telah pun memenangi tempat kedua Malaysian Top Host dan terus diberikan peluang untuk bekerja sebagai wartawan dan juga pengacara di TV3. Kalau itu cerita Teh, cerita saya pula ada kena-mengena sikit dengan cerita Teh. Apabila Malaysian Top Host diwawarkan untuk mencari uji bakat lah, untuk mencari pencarian Malaysian Top Host, saya pun pergi. Pergi, tak dapat. Alamak. Dan saya waktu itu mula-mula ada rasa macam alamak tak dapat pula Malaysian Top Host. Tapi apa kata kita cuba nasib untuk pergi ke pertandingan ataupun uji bakat pencarian oleh Total Wide Aspirasiku. Umur 21 tahun, setelah selesai saja habis diploma dalam bidang filem dari UiTM Shah Alam. Jadi saya terus masuk join oleh Total Wide Aspirasiku. Dan alhamdulillah selama lebih kurang 3 bulan akhirnya saya berjaya menjadi juara dalam pertandingan untuk musim kedua oleh Total Wide Aspirasiku untuk memegang jawatan sebagai wartawan penyiaran. Itulah bermulanya detik-detik permulaan saya bersama dengan TV3. Program pertama yang saya kendalikan ialah Majalah 3. Wow. Okey, kenangan manis ketika saya mengendalikan program Majalah 3. Kiranya Majalah 3 tu adalah program pertama saya. Bayangkan saya freshies, budak baru, ya Allah, terketar-ketar. Tapi yang paling kelakar, yang paling menarik sangat tu, sebab tu kali pertama saya. Lepas tu ad hoc pula terpaksa interview Robert Mugabe ketika itu. Bayangkan ketika saya tengah menemu ramah ataupun mewawancara Robert Mugabe, perut saya berbunyi sebalapa, krek, krok, krek, krok. Malu ketika tu, jangan cakaplah. Tapi itulah dia antara pengalaman-pengalaman manis saya dan Robert Mugabe secara langsung dia cakap, "Are you hungry?" Yes, I'm hungry. Cakap itu lah. Lepas tu, tapi alhamdulillah lepas saya cakap saya lapar tu, saya dijamu dengan makanan yang cukup enak oleh Robert Mugabe. Itu pengalaman yang paling menarik lah ketika saya mengendalikan program Majalah 3. Itu tugas saya pertama. Okey, itu pengalaman Teh lah. Semua, saya rasa kalau zaman-zaman saya, semua orang mengenali saya sebab saya suka Hindustan. Saya suka Hindustan. Jadi apabila pada tahun 2006 diberi tugas oleh masa tu saya punya producer Abang Alfian Kaus dan juga Kak Ifa Wani Omar, memberi tugasan kepada saya untuk saya menemu bual Datuk Shah Rukhan. Wow. Datuk Shah Rukhan datang ke Malaysia membuat filem Dawn pada waktu itu di Langkawi. Jadi saya ditugaskan untuk menemu bual Datuk Shah Rukhan. Punyalah goosebump saya rasa macam berdebar-debar ni. Yang kedua, setelah Datuk Shah Rukhan saya dapat interview, saya juga dapat interview Salman Khan. Semuanya Han. Kalau Kajol international. Kalau Kajol saya interview dah lengkaplah saya punya kucur-kucur tahir saya. Saya sebenarnya memang dengan Teh ni terlampau banyak momen yang paling istimewa lah. Dan antara yang kelakar dia, pada waktu itu ada 1 tahun ya, WHI ni kita buat studio macam ala-ala konsep di rumah. Jadi Teh ni berada di tingkat berada di tingkat atas di rumah. Kita ada tangga dalam set tu, propnya ada tangga. Jadi kami buat introduction masa live ni ya. Introduction permulaan itu, jadi Teh turun ala-ala turun tangga. Tiba-tiba saya di bawah tangga ya. Dah feeling Cinderella dah. Feeling Cinderella lah. Saya di bawah tangga, Teh berada di atas. Dia turun tangga, kemudian pasu terpecah secara on air. Pasu kelepak bunyi terjatuh secara on air. Tapi Teh memang maintain. Very professional. Sangat maintain. Dan kami tahan gelak dan tiba-tiba tak tahan gelak, kami tergelak bersama-sama di dalam live. That is the beauty of a live TV program. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang best. Saya dengan Teh pergi ke Singgah Sahur, buat Jom Heboh. Terlampau banyak, saya tak boleh nak cakap. Saya dengan Teh memang terlampau banyak sangat momen saya. Banyak sebenarnya kami bergandingan bersama. Dan itulah dia, chemistry ni sebenarnya tak boleh dijual beli. Dia bukan dibuat-buat. Dia datang sendiri untuk menjadi seorang wartawan ataupun host yang betul-betul ada chemistry. Dia bukan saja di dalam kamera, tetapi perhubungan itu, connection itu juga berlaku di luar kamera. Itulah saya hubungan dengan Teh. Betul lah. Orang kata bila kita bergandingan bersama ni, apa yang penting bukannya apa yang kita nak sampaikan tu satu hal lah, tapi orang kata macam Zura cakap tadi, kena ada chemistry dan juga bonding tu sendiri. Bila ada tu everything settle lah, kan? Yes, betul. Terlalu banyak pengalaman manis dan pahit lah saya lalui sepanjang 16 tahun saya bersama dengan TV3.
orang kata setiap program yang saya kendalikan ada 8 ke 9 program, semuanya memberikan satu impact yang cukup mendalam dalam hidup saya. Orang kata TV3 tu adalah universiti kehidupan saya. Itulah kalau kita nak cerita balik tentang kenangan kita tu memang terlampau banyak lah. Tak boleh nak kalau buat buku tu pun mungkin ada level 1, level ada sequel dia kan. So susah nak dijual beli. Tak boleh dapat di mana-mana. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada TV3 dan semoga TV3 terus sukses, sentiasa melahirkan lebih ramai lagi siarawan yang berkaliber. Betul, dan saya pun nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada TV3. Itu semua adalah pengalaman yang memberikan saya ruang dan peluang untuk membesarkan kerjaya saya di TV3 sampailah walaupun saya tak jadi hebat sangatlah pada hari ini, tapi menjadikan saya seorang manusia yang berguna kepada masyarakat, agama dan juga bangsa ya. Okey, dan kepada anda teruskan menonton TV3. Sentiasa bersamamu. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita hari ini. Dan untuk topik kita, makanan apa peranan wanita, kita dapat beberapa komen yang menarik dari rakan-rakan kita di Facebook. Nak saya baca dari Nur Laili Iskandar yang berkata, saya suri rumah, ada anak bersekolah dan baby, rumah apartmen, tanam serai, tanam halia, daun kari dan sebagainya untuk kegunaan kami. Masak simple hanya untuk 5 pinggan. Saya dan anak sulung 2 kali sehari, suami makan malam selepas balik dari kerja. Lepas tu lagi satu komen dari Mas Tura Abdul Ghani yang berkata, apabila memasak, fikirkan menu yang ringkas. Kami tinggal berdua di rumah. Ayam seko boleh dimasak 2 kali. Bila hujung minggu, bila anak-anak dan cucu-cucu datang, barulah masak lebih sikit. Lebih jimat kos makanan harian kita. Tips yang sangat-sangat berguna dari penonton kita di Wanita hari ini. Itulah yang anda boleh lakukan untuk membantu krisis ini. Okey, baik. Kita akan kembali pada hari esok untuk hikayat perkahwinan Suamiku Ringan Mulut. Ringan mulut macam mana tu, Farid? Ringan mulut maksudnya kalau jumpa orang tu maknanya dia ramah, dia tamah. Itu yang baguslah. Mungkin ada juga yang nak dibincangkan tentang banyak sangat mulut menjadi masalah. Saya rasa Farin Ahmad ni mesti ringan mulut. Sebab kalau kita tengok personaliti dia dengan drama-drama yang dilakukan oleh Farin Ahmad tu berbeza. Saya pemalu dan pendiam lah. Yalah tu. Okey, baiklah. Farin, sebelum kita undurkan diri nak tanya Farin. Farin punya drama pertama di TV3 tahun bila? Saya masih ingat itulah drama pertama saya di TV3 slot jam 7 petang bertajuk Salina pada tahun 2004. Itu fenomena tu. Kan? Drama legend tu. Saya pula mula menjadi sebahagian daripada TV3 pada tahun 2015 selepas memenangi pencarian Nona Manis. Dan sedar tak sedar Farin, saya dah 7 tahun bersama dengan Wanita hari ini, bersama dengan TV3. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Kami sayang TV3, mesti ramai juga yang sayang TV3. TV3 sentiasa bersamamu. Kami tinggalkan anda dengan video klip yang cukup istimewa ini. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Jaga diri. Di mana-mana jua menabur bakti